Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan bagi menjamin pengedaran vaksin-vaksin secara adil dan saksama dalam usaha pemulihan COVID-19. Kerana itu, Baginda berterima kasih dan menghargai bantuan ahli-ahli Commonwealth kepada ahli-ahlinya yang lain termasuk negara Brunei Darussalam. Bertitah pada sesi retreat mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth CHOGM ke-26 yang berlangsung di Interconference Arena Kigali, Republik Rwanda, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menekankan kepentingan penjagaan kesihatan mental dan kesejahteraan rakyat sebagai sebahagian daripada fasa pemulihan pasca COVID-19 dan usaha-usaha ASEAN mengenainya. Dalam pada itu, Baginda juga menzahirkan ucapan tahniah kepada Bangladesh atas inisiatif negara tersebut terhadap kesihatan mental, Roundtable on Mental Health, Rethinking Mental Health, a Commonwealth Call to Support, Care and Transform. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan ucapan tahniah ke hadapan Majlis Her Majesty Queen Elizabeth II selaku Ketua Commonwealth atas sambutan Jubilee Platinum Baginda The Queen dan juga atas khidmat bakti terhadap Commonwealth selama 70 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan ucapan tahniah kepada Presiden Paul Kagame selaku pengerusi CHOGM dan juga kepada Republik Rwanda dalam menghoskan mesyuarat berkenaan secara bersemuka setelah ditunda selama 2 tahun. Pada mengakhiri titah, Baginda juga mengalu-alukan United Kingdom untuk menjadi tuan rumah kepada Sukan Commonwealth akan berlangsung di Birmingham dari 28 Julai hingga Ogos 2022. Semasa sesi retreat, para pemimpin Commonwealth antara lainnya membincangkan mengenai belia, teknologi dan inovasi serta cabaran-cabaran global. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik meninggalkan Kigali, Republik Rwanda setelah selesai menghadiri mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth CHOGM ke-26. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat meninggalkan tempat persemayaman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Berada di lapangan terbang Kigali bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia, The Honourable Dr. Vincent Biruta, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Republic of Rwanda, dan Tuan Yang Terutama Laksmana Pertama Bersara, Pengiran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Air. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Soleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat ke Majlis Bersanding Ananda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Amal Mikalsum Al-Islam binti Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin iaitu Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Abdul Ghaffar bin Pengiran Indra Setia Diraja Sabul Karim Pengiran Anak Haji Idris. Majlis berlangsung tengah hari tadi di Baitul Naim, Jerudong.
Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Amal Umi Kalsum Al-Islam dan Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang dipertua Adat Istiadat Negara. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zaria, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Pemaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Haja Faizah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajar Rashidah Sa'datul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajar Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajar Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador Lodge di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri serta ahli kerabat diraja yang lain. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Abdul Ghaffar melangsungkan perkahwinan dengan Yang Mulia Dayang Syafiqah Nikmatullah binti Amran. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima junjung ziarah daripada kedua-dua mempelai. Tema sambutan Harian Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram mengingatkan masyarakat untuk sama-sama bertanggungjawab membantras dan mencegah kegiatan dadah. Ikuti bahan beritanya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 592 kes sembuh dilaporkan hari ini. Manakala jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 73.6% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 72.8%, manakala 12.1% bagi 4 dos vaksin. Program Malam Munajan Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama yang diadakan secara maya semalam melibatkan penyertaan warga kerja Kementerian Pendidikan. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama
dan Pengeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Antara pengisian malam munajan, bacaan surah Yasin beramai-ramai dan tazkirah bertajuk Tarbiyah di Sebalik Ibadah Haji. Biro Kawalan Narkotik melalui Division Pendidikan Pencegahan Dadah mengungkayakan sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram 2022. Cegah bersama negara bahagia adalah tema kebangsaan bagi negara Brunei Darussalam sebagai mengingatkan semua golongan masyarakat di negara ini untuk sama-sama bertanggungjawab membenteras dan mencegah kegiatan dadah. Rasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Lalu Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Wang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pelancaran video klip tekad Biro Kawalan Narkotik dicipta khas untuk dijadikan jentera dalam menyuntik semangat keberanian dalam menjalankan tugas harian kepada warga kerja Biro Kawalan Narkotik. Manakala video klip Adang Tah dihasrat akan dapat memberi kesan kepada belia-belia agar menghindari dadah. Sambutan tersebut juga dimuatkan dengan pameran bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kesan-kesan dan bahaya dadah serta aktiviti mewarna dan kuis anti dadah. Dalam menangani isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia, ibu bapa dan keluarga memainkan peranan utama dalam memastikan anak-anak dan ahli keluarga tidak terjerumus dengan penyalahgunaan dadah. Beberapa orang ibu bapa mengongsikan pandangan mereka semasa sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram. Memberi didikan agama lah kepada anak-anak kerana agama itu sendiri merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan nasir-nasir yang negatif di luar sana. Ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Mengawal aktiviti-aktiviti yang dilakukan, anak-anak seperti di laman internet dan mengambil tahu tentang pergaulan mereka di media sosial. Memantau pergerakan dan pergaulan anak-anak, kira-kira di manapun mereka berada. Paling penting terapkan ilmu agama darinya damit sampai ke pasar, insyaAllah anda takkan terpesong dah. Beberapa aktiviti akan diadakan sepanjang Festival Eko yang merupakan antara acara Minggu Tindakan Iklim bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022 yang berlangsung sehingga 3 Julai 2022 di sekitar kawasan kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Perasmiannya disempurnakan oleh beberapa orang menteri kabinet. Juga diadakan pelancaran kempen Donate a Tree iaitu inisiatif kerjasama oleh pihak Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melalui kempen SME 360 Sustainable Nation dengan kerjasama Sekretariat Perubahan Iklim Brunei Darussalam dan Progressive Media. Pelancarannya berlangsung di skrin Eco Cinema kawasan BIBD Connects. Acara diikuti dengan aktiviti penanaman pokok yang bertujuan bagi mendukung dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam khususnya bagi strategi 2 liputan hutan. Sementara itu, antara aktiviti menarik yang disediakan aktiviti pandu uji kenderaan elektrik EV serta pameran. Juga hadir ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam. Juga diadakan pameran dan beberapa aktiviti menarik yang turut disertai oleh beberapa agensi kerajaan dan swasta serta pertubuhan bukan kerajaan. Antaranya pameran The Sustainable Nation, pameran My Action for SDGs and Sustainable Schools dan Tref Market from Trefi. Festival juga dimeriahkan dengan pembinaan hutan hujan Kita Semula oleh sekumpulan artis berbakat dan craft tunnel yang menjual lukisan serta kraft. Juga dipamerkan beberapa kenderaan elektrik. Lima buah bas yang membawa 195 orang bakal jemaah haji pakej Zamrud Darussalam Holding Sdn Bhd penerbangan kedua selamat sampai petang kemarin di tempat penginapan di Hotel Voco International Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan memakan masa 7 jam bertolak meninggalkan Hotel Dalah Taibah Madinah Al-Munawwarah 8.05 pagi waktu Madinah.
Bakal jemaah haji singgah di Masjid Zulhulaifa Bir Ali bin bagi niat ihram. Ketibaan bakal jemaah di tempat penginapan disambut oleh Awang Haji Mahmud bin Haji Muhammad, pengarah urusan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Turut hadir para pegawai daripada Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, pentadbiran dan perubatan serta wakil daripada Maktab 112. Pada sebelah malam, bakal jemaah haji yang mengikuti pakej agensi Strait Central dan Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad selamat sampai di hotel penginapan masing-masing di Makkah Al-Mukarramah. Bas nombor 2 yang membawa 13 orang bakal haji dari syarikat Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad tiba di Hotel Azkar Safa pukul 10.23 malam. Mengalulukan ketibaan rombongan Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, pengarah urusan haji Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran. Bas yang sama juga membawa 23 orang bakal haji dari pakej ekonomi agensi Strait Central tiba di Hotel Ilaf Kinda pukul 9.59 malam. Bas nombor 1 yang membawa 44 orang bakal haji yang mengikuti pakej premium agensi Strait Central tiba di Hotel Marwah Raihan pukul 10.46 malam. Setibanya bakal jemaah haji di Kota Makkah, selepas berehat seketika, bakal jemaah terus mengerjakan ibadah umrah. Bakal-bakal haji dipimpin oleh mutawif-mutawif yang dipilih oleh syarikat Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Bakal jemaah haji juga turut dilengkapi dengan radio transmitter bagi kemudahan para bakal haji mendengar segala doa dan zikir secara terang yang dibacakan oleh mutawif. Pada sebelah malam, para bakal haji dari pakej agensi Strait Central dan Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad mengerjakan ibadah umrah. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung bagi Kampung Kyulam dan Kampung Perpindahan Mata-Mata diadakan pagi tadi di dua tempat berasingan. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua Kampung Kyulam diadakan di Sekolah Rendah Haji Muhammad Jaafar Maun. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan tersebut, Awang Haji Hassan bin Haji Muhammad berumur 54 tahun. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, pegawai daerah Brunei dan Muara. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Perpindahan Mata-Mata diadakan di Sekolah Rendah Pengaraan Pekerma Setia Diraja Sebul Bandar, Kampung Perpindahan Mata-Mata. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan tersebut ialah Pengaraan Muhammad Nuramzu Nasri bin Pengaraan Haji Muhammad Saleh berumur 39 tahun. Dalam memberikan kefahaman yang betul tentang syarat sah wuduk dan tayamum serta perkara-perkara membatalkannya, Ahli Jawatan Kuasa Takbir Masjid Hassan Al-Bolkiah Pekan Tutong dengan kerjasama Muslimah dan belia masjid tersebut pagi tadi mengadakan bengkel wuduk dan tayamum. Bengkel disampaikan oleh bahagian penyebaran dakwah dari Pusat Dakwah Islamiah. Pengisiannya termasuk penerangan rukun dan perkara sunat wuduk serta tayamum selain praktikal tayamum ketika uzur atau sakit.
Bengkel diakhiri dengan penyampaian sijil kepada para peserta oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Unit Intervensi dan Ilmiah Bahasa Arab Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah kemarin mengadakan majlis takrim penghargaan guru-guru dan pelajar-pelajar yang menyertai aktiviti-aktiviti bahasa Arab bagi tahun 2021-2022. Majlis diadakan di Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Di majlis ini, 20 orang pegawai dan guru yang terlibat dalam program pertukaran budaya antara Kesultanan Brunei dan Oman tahun 2021-2022 Masihi telah menerima hadiah penghargaan yang disampaikan oleh Awang Haji Nur Hisham bin Haji Muhammad Nur, pemangku pengetua Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadiah penghargaan juga diberikan kepada 52 orang pelajar dari tahun 6 hingga 11 yang menyertai beberapa aktiviti bahasa Arab yang diungkayahkan. Lebih 100 orang warga Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan OKP menyertai Hari Keluarga dan Sukaneka 2022. Aktiviti tersebut diadakan sebagai wadah bagi warga OKP untuk meluangkan masa bersama keluarga selain mendukung sambutan Hari Keluarga peringkat kebangsaan setiap tahun. Seorang perempuan tempatan berumur 30 tahun ditemui terdampar di kawasan pantai di daerah Blain dalam keadaan tidak sedar. Berikutan penemuan tersebut, pasukan polis Diraja Brunei telah membuat siasatan di tempat kejadian. Menurut laporan pihak polis, individu terbabit berjaya disedarkan selepas beberapa saksi di tempat kejadian berusaha memberikan bantuan menyelamat. Individu terbabit kemudian dibawa ke Hospital Suri Sri Begawan Kuala Blain bagi menjalani pemeriksaan kesihatan. Punca kejadian masih dalam siasatan pihak polis. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Jabatan Perkhidmatan Makmal meneruskan kempen-kempen derma darah minggu terakhir bulan Jun bersempena Hari Penderma Darah Sedunia 2022. Esok 27 Jun 2022, kempen diadakan di bangunan Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei, Bandar Seri Begawan, manakala 28 dan 29 Jun, kempen diadakan di Al-Bukhari Textile, Cawangan Aman Hills. Sementara itu, pada 30 Jun, kempen diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, manakala di Unicorp Sdn Bhd Kompleks Perindustrian Beribi diadakan pada 2 Julai nanti. Digalakkan menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card